الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan dirahmati Allah. Pertamanya panjat puji kesyukuran Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan kesempatan untuk berada dalam nikmat Islam dan nikmat iman. Alhamdulillah, tuan-tuan rahmati Allah, kita telah pun melakukan satu pengorbanan, iaitu sanggup berkorban untuk mengeluarkan sedikit perbelanjaan dalam melaksanakan perintah hukum Allah. Bagi orang yang berkemampuan tapi tidak melakukan korban, artinya wang ataupun pendapatan yang diperolehinya kurang keberkatan, hukumnya makruh. Kalau dia pernah sekali semua hidup, tak apalah. Itu rahmati Allah. Banyaklah peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam hanya masa beberapa hari sahaja kita meninggalkan hari raya Aidil Adha. Di antara perkara-perkara yang terbaik yang boleh kita kongsikan bersama ialah di salah satu tempat sembelihan ataupun tempat orang melaksanakan korban di masjid, di sebuah masjid, apabila mereka memotong seketul daging yang dijadikan sebagai korban, daging itu dipotong hanyalah seberat lebih kurang dalam 1 kilo lebih, seketui. Mungkin dia ambil daripada isi paha dia, isi paha lembu tu ataupun binatang ternakan, binatang dia korban. Dan isi itu masih lagi hidup, dia masih lagi berdenyut, dia hidup. Dalam sains dia kata tindakan refleks muscle. Tapi kita untuk orang Islam, kita yakin bahawa segala pengorbanan yang kita buat akan berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia yang akan bangkit di hadapan Allah, akan menjadi saksi di akhirat. Malahan penyaksian tersebut bukan sahaja di akhirat, di dunia pun dah tunjuk dah betapa hebat dan berkuasanya Allah. Jadi orang di kampung tersebut mereka letak atas daun pisang sambil mereka bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Daging tu dia bergerak. Dia bukan duk masuk jari bawah duduk. Dah, dia bergerak. Satu benda yang realiti depan mata, bahawa orang yang beriman yakin akan bangkit di akhirat besok. Segala apa yang kita korbankan, termasuklah darah, tulang dan juga daging, semua isinya akan bangkit di hadapan Allah, akan menjadi saksi di hadapan Allah. Ikut kepala otak kita fikir secara matang, secara
rasional, sudah pasti dah potongan tersebut tidak akan bergerak dan hidup. Tapi di dunia lagi Allah Ta'ala dah gambarkan. Jadi hebatlah tahniah kepada peserta-peserta korban yang melakukannya kerana limardatillah, untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sedikit sedutan peristiwa yang berlaku di sekolah kebangsaan Puchong. Guru besar dia nama lebih kurang macam saya juga, nama dia Muhammad apa tu, tapi ada Amin. Yang Amin tu saya ingatlah. Dia dapat panggilan telefon daripada seorang parent. Nama parent tu tak silap saya dia telefon daripada Amerika, di luar negara. Dia mengatakan bahawa di sekolahnya itu sudah melakukan korban sembelih binatang ternakan, iaitu lembu. Cikgu sekolah rusak dia buat sembelih korban. Jadi orang India ni, Hindu ni, yang beragama Hindu ni, dia seolah-olah macam sembelih Tuhan dia lah, agak saya lah. Tapi yang dibangkitkan masalah moral di kalangan kanak-kanak, sebab kanak-kanak ni diajar untuk menyembelih binatang ataupun menyiksa binatang. Tanggapan bagi kita sebagai seorang yang profesional, dia bukanlah nak berkehendakkan kepada kebangkitan nasionalis, dia nak bagi orang marah. Tapi kita nampak di situ bahawasanya masyarakat bukan Islam masih lagi belum faham, bukan faham perlembagaan agama Islam sebagai agama rasmi. Itu ditambah tak ada pun, kita tengok perlembagaan agama Islam di Malaysia termaktub dalam parlimen, dalam perlembagaan. Kontrak sosial tu dah pun terlaksana, tapi mereka tak puas hati. Kita tak bincang itu bukan profesional. Yang kita nak bincang ialah masyarakat luar non-Muslim masih lagi belum faham konsep yang dikatakan sebagai pengorbanan. Kita berkorban. Kita bukan nak candik sesuatu kaum sembelih binatang dia yang dianggap sebagai Tuhan, sebagai suci. Tak. Tapi kita lakukan pengorbanan adalah disebabkan kerana tuntutan daripada Allah, mengisahkan tentang bagaimana peritnya Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai dua orang isteri, satu Siti Sarah, satu Siti Hajar. Siti Sarah anak pada Nabi Ibrahim namanya Ishak. Siti Hajar anaknya lahir daripada Siti Hajar Nabi Ismail. Sebelum lahirnya Nabi Ismail dan Ishak ni, Nabi Ibrahim lama dah menanti zuriat, berdoa lama dah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan zuriat. Akhirnya Allah Taala makbulkan. Dalam masa yang sama, Nabi Ibrahim sebelum dimakbulkan doanya untuk mendapat zuriat, dia pernahlah melakukan sembelihan macam kita, sembelih binatang ternakan. Kawan-kawan dia tegur maknanya, "Tang sembelih apa? Aku sembelih lembu, sembelih ternakan. Kalau anak aku sendiri pun aku akan sembelih." Dia terlepas cakap. Jadi bila anak dia besar, Nabi Ismail, maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan supaya anaknya disembelih 3 kali. Kali yang pertama dia bermimpi, dia bangun, dia tidur lagi. Dia kali yang kedua dan kali yang ketiga dia beritahu dekat Hajar, "Wahai Hajar, Allah Taala perintah pada aku untuk sembelih anak," iaitu Nabi Ismail AS. Akhirnya berlakulah sembelihan tersebut pada waktu tengah hari. Dan apabila nak disembelih Nabi Ismail, Allah Subhanahu Wa Taala menukarkan Nabi Ismail tu dengan seekor kibash. Kibash daripada Habil. Kibash Habil. Kibash Habil adalah kibash daripada anak kepada Nabi Adam alaihissalam. Melakukan pengorbanan disebabkannya kerana Qabil menuntut hak untuk
untuk berkahwin dengan pasangannya. Nabi Adam alaihissalam dicampakkan ke dunia, turun masing-masing tempat, bertemu di padang Arafah bersama dengan isterinya Hawa. Bila dah bertemu, akhirnya mereka duduk aman sentosa di bumi dan dimakmurkan bumi tersebut, dan akhirnya beranak. Salin, keluar anak Habil, Qabil dan Habil. Keluarlah dua-dua orang secara berpasangan, kembar. Kembarnya itu kembar berpasangan, artinya ada lelaki dan perempuan. Di Habil ada kembarnya perempuan, Qabil ada kembarnya perempuan. Jadi syariat pada waktu masa tersebut diharamkan untuk berkahwin dengan kembarnya, dia kena kahwin twist. Tapi oleh kerana Qabil ni dia tengok dia punya pasangan dia yang lahir bersama dengan Habil ni tak cantik. Bila sebut tak cantik ni, orang gambarkan hitam kot. Kalau satu benda yang hitam ni tak cantik, ya, kita pun terasa juga lah. Maka dia beritahu dekat ayah dia, wahai ayahanda, boleh tak saya nak kahwin dengan kembar saya? Pergilah tanya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi hukuman. Qabil ni tak puas hati, Habil ni tak apa, dia redha, anak yang soleh. Akhirnya dia bertemu dengan Allah, cakap dengan Allah. Bahasa sebelum bahasa Arab kita pelajari bahasa Irania, bahasa-bahasa yang sebelum ni, macam Nabi Musa bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala tidak menggunakan bahasa Arab, dia guna bahasa lain. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jawapan, sediakan pengorbanan, korban. Mana korban yang diterima oleh Allah, itulah keputusannya. Dia si Habil ni, dia seorang ahli penternakan. Dia mencari kibas yang paling sehat tubuh badannya, kemudian dijadikannya sebagai korban, diletakkan di tempat yang tinggi. Dan seorang lagi, Qabil, dia adalah seorang pertanian dan dia mengambil bijirin yang tidak bernah ataupun hampa. Alah, dia kata nak buat korbannya sikitnya, korban lah apa pun, tak kisah. Dia pun ambil bijirin tu yang tak elok, dibuat sebagai pengorbanan, diusung satu guni, tak di satu tempat yang tinggi. Maka Allah Ta'ala ambil pengorbanan daripada Habil, iaitu seekor kibas. Dan akhirnya kibas tersebut berada dalam syurga. Bila berlaku sahaja peristiwa Nabi Ibrahim nak menyembelih anaknya Ismail, maka Allah Ta'ala turunkan balik kibas yang berada dalam syurga untuk ditukarkan kepada Nabi Ismail. Sempena itulah kita berkorban. Bukan kita nak sembelih Tuhan mereka, tapi jenis tak boleh nak nak berbincang. Jenis suka duk, dia tak nak bagi peluang kita nak bercakap, jadi payah. Kita boleh panggil dia tu, kita panggil dia balik main mereka, kita bincang elok, bincang elok. Zaman sekarang bukan zaman dulu nak kena berperang, sembelih babi dalam masjid, bukan zaman dia. Zaman bertamadun dah lah ni. Baik, tuan-tuan rahmati Allah, sepanjang berlalunya kuliah dulu pada 30 hari bulan 9, saya kebesokan harinya tu saya berangkat pergi ke macam Nabi Tanah Mekah. Saya pergi ke Hotel Seri Malaysia, 2 hari 2 malam berkursus tentang Syiah siri yang kedua. Dan saya dibekalkan kitab Syiah agak tebal lah. Tuan-tuan, malam ni kita belajar kitab Syiah. Fokus. Ini kitab Syiah. Nama kitab Syiah ni Ja'fariyah. Kitab Ja'fariyah, Syiah Ja'fariyah, Al-Ja'fariyah. Kadang-kadang bila kita bercakap dengan kawan-kawan, cakap dengan kawan-kawan kita hak yang lama-lama dulu, yang jarang-jarang kita berjumpa, okey dah? Yang fokus saya pula. Kita tanya, sejauh mana sesatnya Syiah?
Oi, dia kata imam-imam depa kemah-kemah tu. Sorban besar. Karomah ada pada imam depa. Kita tak kata dia yang memuja tu dia adalah Syiah, dak. Tapi memang fahaman kita dulu. Suatu ketika dulu kita anggap tok syekh depa tu, imam besar-besar depa yang sorban sebesar bakui tu, tah mutaah berapa ratus orang tu kan. Anggap depa sebagai karomah. Oi, dia ada karomah, dia hebat. Jadi lah ni kita kaji tengok pengajian puak-puak Syiah ni menggunakan kitab depa. Apa yang depa kata? Ni kalau terlepas lah jatuh atas kaki patah ni. Kalau tak nak try boleh. Berat. Kitab ni lah yang menyesatkan orang, yang menjadi sesat sesesatnya kitab ni. Cakap cermat ni Ustaz. Tak mai kita mengaji kitab depa. No, kitab ni kitab Syiah, kitab sesat. Dia rakam ni, dia hantar ambil mampus. Ni kitab sesat, kitab Syiah yang menyesatkan orang ni, yang depa duk belajar di Pendang ni. Ni hak ni. Kira makam ni tinggi pasal sepatah Melayu tak ada. Semua hadis yang diriwayatkan daripada imam besar depa. No, salah satu dia saya buka dah. Taklah baca semua malam ni. Kalau baca semua malam ni, tengok contoh dia, kitab dia, contoh dia Usulul Kafi. Ni dulu ni orang tua-tua duk belajar ni, Usulul Kafi. Usulul Kafi. Kitab dia lagi mana dia? Al-Anwaru Ni'maniyah. Arab. Al-Anwaru Ni'maniyah. Cahaya-cahaya nikmat. Tuan-tuan rahmati Allah, kita buka satu dua kitab dia sudah, kita tengok apa yang dia tulis, apa yang ulama Syiah tulis. Kalau dalam kitab Al-Anwarun Ni'maniyah, muka surat 234. Waruwiya aidan, telah diriwayatkan juga salah satu daripada hadis. Waruwiya aidan, dengar elok ni, hadis ni bukan hadis betul. Ada setengah tempat saya pergi, betul ke ustaz tu? Ni tak betul. Lagi sekali ulang, ni tak betul, ni palsu, ini rekaan daripada puak-puak Syiah yang kita duk sangka depa ni baik, tapi sebenarnya dia menyesatkan orang melalui hadis ni. Baik, malam ni kita guna kitab Al-Anwarun Ni'maniyah. Waruwiya aidan an Abdullah bin Mas'ud qala, daripada Abdullah bin Mas'ud qala, telah berkata, dakhalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqultu, aku masuk bertemu Rasulullah SAW dan aku berkata, aku bertanya, faqultu ya Rasulullah aranil haqq, wahai Rasulullah SAW, aranil haqq, tunjukkan aku kebenaran. Li usalli ilaihi qala, asal kejadian, qala ya Abdillah, berkatalah ya Abdillah, fawulijat Makhda' wa Ali ibn Abi Talib alaihi salam yusalli wa yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi, Allahumma bihaqqi Muhammadin abdika ighfir lil khati'in. Entah faham? Saya pun tak faham, tapi dengar bunyi Arab. Dengar lagi. Min syi'ati fa kharajat hatta akhbaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sami'tuhu yaqulu, Allahumma bihaqqi Ali bin Abi Talib abdika illa ma ghufirat lil khati'in. Sayyidina Ali sujud, sembahyang, rokok, sujud, dia berdoa, ya Allah ampunkanlah dosaku ya Allah. Bila Rasulullah SAW dengar saja macam tu, Rasulullah SAW pun berdoa pada Ali, Allahumma bihaqqi Ali bin Abi Talib
Allah Subhanahu wa taala, abdika sebagai hambanya, Ali itu sebagai hambanya, illa ma ghufirat lil khati'in, akan mengampuni segala dosa khati'in, dosa-dosanya. Min ummati qala fa akhadhani min dhalika al-hala' al-azim fa awjiza an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi salatihi wa qala ya ibnu Mas'ud ukfur ba'da al-iman. Faqultu, kafir selepas iman ni siapa dia? Dia beritahu, Nabi SAW beritahu kepada Ibn Mas'ud, kafir sebelah iman ni dia. Faqultu, berkatalah, hasyan wa kallan ya Rasulullah, walakin ra'aitu aliyan yas'alullahu bika wa ra'aituka tas'alullahu biqaulan a'lam ayyakuma afdalu 'inda Allah. Qala ijlis ya Ibn Mas'ud, fajalastu baina yadayhi. Nabi Muhammad SAW nak cerita pada Ibn Mas'ud, wahai Ibn Mas'ud, mai duduk dekat aku. Ijlis ya Ibn Mas'ud, duduklah wahai Abdullah bin Mas'ud. Maka fajalasat baina yadayhi, maka aku duduklah di antara dua tangannya, dekat semua. Dia pun mulalah cerita, arinal haq, tunjukkan aku kebenaran ya Rasulullah. Faqala i'lam, maka telah berkata, ketahuilah. Faqala, maka telah berkata, i'lam, ketahuilah, annallaha khalaqni, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan aku, Nabi kata, wa aliyan, dan juga Ali ni, min nurin izmatihi, daripada cahaya ketinggian arsy Allah, qabla an yakhluqallah, sebelum Allah Ta'ala mencipta sesuatu penciptaan dia mencipta langit, bumi. Allah Ta'ala dah cipta dah Nabi dengan Ali ni, dengan cahaya Allah. Ni hak muhung ni, yang duk pergi percaya pula. Ni hak yang duk menyesatkan orang ni. Bi alfi, dengan 1000 amin tahun, azalan tasbih wala taqdis, suci sesuci-sucinya tasbih, wala taqdis, wala tahlil. Fa khalaqa minhu as-samawati wal ard wa ana wallahu ajallu minas samawati wal ard. Sebab itulah Ali, dan juga Ali di raudhah dia, orang pok-pok Syiah ni, dia akan sujud, dia akan sembah, malahan dia akan menambah satu lagi syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna aliyan waliyullah. Ditambah 3 berdasar kepada hadis ni. Dia mengangkat martabat bahawa sesungguhnya Ali, pada Ali itu adanya nur Allah Ta'ala, jadi dia kena sembah Ali. Pok-pok Yahudi ni dipesongkan akidah orang Islam. Sebab Syiah ni asalnya daripada Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah terkenal dengan namanya Ibnu Sauda. Saya tak seronok nak terjemahkan balik, pasal nama dia Ibnu Sauda ni anak hitam. Mak dia ni orang Yahudi, kulit hitam, hitam sungguh. Itu antara ngerti Allah. Ibnu Sauda ni, Abdullah bin Sabah ni orang Yahudi, mak dia Yahudi. Dia tak tahan, dia munafik, dia masuk Islam. Akhirnya dia tak puas hati, disebabkan kerana konon-kononnya dia mengatakan bahawa Ali lah sepatutnya yang menggantikan khalifah, selepas kewafatan Rasulullah SAW. Dan akhirnya di tempat mana Sayyidina Osman pergi untuk mengislamkan orang, maka dia akan pergi terus dia menjajah bahawa sebenarnya cerita kewafatan Rasulullah SAW dia leguni. Dia cerita, dialah yang sebarkan. Tuan-tuan rahmati Allah, itu perangai orang Yahudi. Dan akhirnya sekarang mereka berjaya menguasai kembali balik. Sebab Sayyidina Osman radhiyallahu an telah mengislamkan, waktu zaman pemerintahan Sayyidina Osman telah mengislamkan orang Majusi di Iran yang menyembah api berhala, menyembah api. Jadi Sayyidina Osman dia mengislamkan orang Iran. Pok-pok hak yang duk ada, yang sembah berhala, yang sembah api tu duk ada lagi. Dendam depa tak macam kita. Ada ubi, ada batah,
Ada hari boleh aku balas. Lepas tu lupa pantun tu, tak berdendam. Tambah dendam minus tan lagi cepat. Sejam setengah habis. Habis cerita, habis dendam. Jam setengah. Tapi dendam pokok Yahudi ni, Majusi ni, sehinggalah dia berjaya sekarang ni 100% di Iran sudah pun disyiahkan, dan di Iraq sudah pun disyiahkan. Begitulah juga sekarang mereka masuk ke dalam Syria, begitulah juga ke dalam Arab Saudi. Dan yang terbaru, labbaika ya Husain, labbaika ya Husain, waktu duduk tengah Safa ke Marwah, sa'i. Tuan-tuan rahmati Allah, dia duduk sa'i, dia bawa bendera depa, labbaika ya Husain, labbaika ya Husain. Dia tahu Husain dia. Kita tak nafikan Husain tu, kita memuja lebih daripada mereka. Husain tu cucu Rasulullah. Tuan-tuan rahmati Allah, itu perangai Yahudi, perangai Yahudi. Tapi yang syoknya Malaysia ni, masuk pi apa pun, semua pun dia nak masuk. Orang ya hanana, dia pun ya hanana. Apa benda ya hanana tak tahu. Tuan-tuan rahmati Allah, kita buka lagi satu pengajian kitab, namanya Asy-Syifa. Ni kitab Syiah. Tuan-tuan ada tok guru mai, dia kata mai kita belajar kitab baru nah. Kita belajar kitab Asy-Syifa. Ingat elok. Ni kitab Syiah. Duk pi belajar kitab ni jadi Syiah. Sebab dia memang dengar bunyi hadis tak ni? Allahumma bihaqqi Muhammadin abdika. Apa macam? Memang percaya. Akhirnya dia akan rosakkan kita di dalam ni Asy-Syifa. Kita Asy-Syifa ni penyembuh. Nama Asy-Syifa tu penyembuh. Bi ta'rifi huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ditarifkan dengan kebenaran kepujian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taklif, dan ditaklifkan Al-Qadi Abil Fadl Iyad bin Musa min ulama'i qurnus sadisul hijri, daripada ulama kurun yang kesadis. Macam macam mana? Maka dia pun buka dah pada muka surat 56. Muka surat 56. Qala Malik rahimahullahu ta'ala, dia kata dekat geng-geng kita ahli sunnah. Dia kata, hampa tengok, Imam Malik hampa sendiri tu, bukan kami yang kata, Imam Malik kata. Imam Malik dengan Tok Syekh ulama ni sesuai kan umur dia? Tok Syekh ni yang karang kitab ni, Tok Syekh Syiah ni, Al-Qadi Abil Fadl Iyad bin Musa, ulama Qurun As-Sadis, sesuai kan? Ke-8, kurun yang ke-8. Qala Malik rahimahullah, man syatama Nabi sallallahu alaihi wasallam qutila wa man syatama ashabahu uddiba. Wa qala aidan man syatama ahadan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar au Umar au Uthman au Muawiyah au Amr bin As, fa in qala kanu ala dalalin wa kufrin qutila wa in syatamahum bi ghairi hadha min masyatamatin nas nukila nakalan syadida. Menentang apa? Daripada Imam Malik rahimahullah ta'ala, dia telah mendengar pesanan Rasulullah SAW, beritahu kat dia bahawa daripada salah sahabat Nabi SAW ni, man syatama ahadan min ashabin Nabi SAW, siapa dia? Terang-terang tu, Abu Bakar, yakni Abu Bakar, ataupun Umar, ataupun Uthman, ataupun Muawiyah, ataupun Amru bin Al-As, fa in qala, maka sesungguhnya telah berkatalah dia, kanu, mereka semua tu, siapa dia? Abu Bakar, Umar, Uthman, Muawiyah dan Amru bin Al-As, ala dalalin, sesat, wa kufrin, kafir. Tu yang pok-pok Syiah ni, dia pakai kitab ni, laknatullah ala Abu Bakar, laknatullah ala Uthman. Akhirnya 2-3 hari lepas, dia duk pi laknat di kubur Abu Bakar dan juga Saidina Umar ni.
akhirnya Tok Arab pegang parang panjang, hang berhenti duk laknat, dia tak berhenti juga. Bila dia tak berhenti juga, maka Imam Bukhari kata orang yang mengkafirkan orang, dia sudah pun kafir. Piang, putih kepala, duk tang tu juga putih. Tuan-tuan rahmati Allah, sebab di sana dilaksanakan hukum hudud. Tuan-tuan rahmati Allah, habis jadi macam Saidina Ali, Saidina Umar, Mi'raj turun sampai ke Mekah. Sampai saja ke Mekah, Nabi SAW sembahyang fardu subuh 2 rakaat dan dibimbing oleh malaikat Jibril. Sahabat Nabi tengok, Umar tengok, Abu Bakar tengok. Buat apa ya Rasulullah? Sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah kamu seperti mana kamu tengok aku sembahyang tak sah. Yang tu namanya sembahyang fardu subuh. Kemudian dia cerita, sesungguhnya malam tadi aku pergi ke Baitul Muqaddis dan aku diangkat oleh Allah Ta'ala ke Mi'raj. Dimi'rajkan aku bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di Sidratul Muntaha, berhadapan dengan Allah, duduk dalam keadaan bertahiyat. Kemudian aku diberikan dengan kewajipan bersalat 5 waktu. Orang yang duduk atas aurat tu, dia beriman tak mau beriman, nak beriman tak mau beriman, dia munafik. Akhirnya dia kata, wahai Rasulullah SAW, kalau benarlah kata-kata engkau ya Rasulullah, engkau angkat kaki kanan, sebelum kaki kanan engkau jatuh ke bumi, kaki kiri engkau terangkat, baru aku percaya. Cakap sebab perjalanan Mekah Madinah 6,000 km lebih kurang, jauh, mana mungkin satu malam. Abu Bakar ni membenarkan, sebab tu dia namanya As-Siddiq, dia membenarkan cakap Rasulullah SAW. Itu gelaran dia, Abu Bakar As-Siddiq. Benar engkau wahai Muhammad SAW, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW semuanya dia membenarkan. Akhirnya gelaran dia sebagai Abu Bakar As-Siddiq. Orang berjumpa dengan dia, tak puas hati lagi, pergi berjumpa Rasulullah, balik macam tu, dia pergi jumpa orang, pergi jumpa dia, Rasulullah, betulkah kebenaran dia? Kalau nak tahu kebenaran dia, pergi tanya Umar. Pergi tanya Umar, tak ada nak habis cakap, dua-dua putih kepala, dua-dua orang putih kepala. Esok pagi orang duk rayuh rendah pasal siapa yang Umar pergi bunuh orang. Rasulullah SAW kata, menolak hadis tu kafir, murtad. Habis hukum murtad ni nak bunuh. Zaman dulu SAW. Tuan-tuan rahmati Allah, itu dalam hukum Islam. Sekarang ni dia jadi berluas-luasa. Dan yang terbaru saya nak beritahu kat tuan-tuan, ni Lah Hasan dengar ni, dia saman, dia akan saman. Yang terbaru 146 orang Syiah tegar di Malaysia, termasuklah di Kedah, di Perlis. Perlis kuat tuan-tuan, Perlis kuat. Langkawi tak kuat lagi. Langkawi tak ada kot, ada kot, duk kot tu kan. Kita turun tengok Serbu, pergi tengok buat lawatan ke rumah orang yang masuk Syiah di Langkawi. Pasal apa masuk Syiah? Pergi tanya, jangan takut lah, dia pun bukan nak sembelih orang, belum sampai masa nak sembelih. Di Syria lepas sembelih lah, sebab dia pun kuat. Di Malaysia belum kuat lagi. Kita pergi tanya dia betul-betul masuk Syiah pasal apa? Boleh kahwin muta'ah, tu je. Sanggup ke masuk neraka? Pasal apa hang kata masuk neraka? Pasal dia bukan bahagian furu', bukan bahagian cabang. Cabang apa? Cabang hukum. Ada yang kata ambil wudu, Imam Syafi'i basuh sedikit sahaja bahagian kepala. Imam Malik kata tak, kita kena sapu habis. Imam Hanafi habis kepala. Itu furu', cabang. Cabang iman, bukan cabang iman, cabang hukum dalam Islam. Khilaf ulama. Tapi bahagian ni, Hak Ja'fariyah ni, Imam Isna Asyarah kan, dia bahagian akidah yang boleh orang tu masuk Islam ataupun kafir. Dia cabang akidah, pegangan, menyebabkan dia boleh masuk syurga, masuk neraka. Dua tu je akidah. Duk pi seronok muta'ah, duk pi masuk tak tahuan Syiah. Baik, tuan-tuan rahmati Allah. Jadi pokok Syiah yang ada di Malaysia ni, hak yang tegar ni, hak yang kurang ajak, hak yang dia rasa dia hebat dah, dia rasa dia betul,
Sebab bila orang Syiah masuk sahaja, orang Islam kita ni masuk Syiah, maka dia anggap kata kita yang salah. Dia akan anggap kita yang salah. Dia akan menggunakan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Allah Taala dah tutup pintu hati hampa, pendengaran hampa, penglihatan hampa. Sebab itulah ni depa kata kat kita, depa guna ayat Quran tu. Sebab itulah kami tepuk di dada pun hampa tak percaya. Hampa tengok sendiri, hampa dengar sendiri, hampa tak percaya. Ni hak ajaran Islam yang betul, Syiah ni. Hak boleh kahwin mut'ah ni. Hak ni yang betul. Allah Ta'ala tutup sungguh pintu hati hamba. Akhirnya dia hempah bagi berdarah, keluar darah. Ni sampai berdarah ni Allah Ta'ala tutup sungguh pintu hati. Tak nampak lagi kebenaran ni. Dia bagi berdarah kepala pula, tampak kepala, bagi berdarah. La ilaha illallah. Tak hampa ni Allah Ta'ala tutup sungguh pintu hati hampa. Nampak tak Yahudi pandai dia? Dia guna balik ayat Quran. Kayaknya ayat tu untuk mereka lah. Allah Ta'ala dah tutup, dah duduk dalam Islam elok, pergi cari agama lain, agama bukan Islam. Akhirnya dia buat pengakuan, bukan lekeh-lekeh pengakuan dia. Dia pergi dekat magistrate, dia pergi dekat Pesuruhjaya sumpah, dia buat surat sumpah. Pesuruhjaya sumpah sign, mengatakan bahawa si fulan bin si fulan ni nama dia lah. Namanya di Kelantan ada, di Terengganu ada, di Pahang tak ada lagi, di Johor ada, di Selangor banyak, Negeri Sembilan, Perak lagi ramai. Maklumat yang terkini, sehingga kan ada pengetua daripada sekolah agama sendiri yang Syiah. Dia pun duduk tengah siasat lah ni, betul ke? Pengetua dia sendiri Syiah. Rakam ni. Minta rahmati Allah. Dunia dah kacau. Akhirnya mereka buat surat pengakuan sumpah 146 orang ni, impun sekali, hantar pi yang di Betang Agung punya kerajaan, hantar pi kat yang Betang Agung, Betang Kedah je, Istana Negara, Samsin. Tuan-tuan rahmati Allah. Sedangkan kerajaan negeri Kedah daripada sejak dulu lagi adanya Kesultanan Kedah memang mengamalkan ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah daripada dulu. Sejarah dia ada. Nak baca sejarah tu lagi, kitab kita tak baca. Tuan rahmati Allah, nak habaq bagi kata yang sesungguhnya Syiah sekarang ni dah pun hebat di Malaysia. Sanggup dia berterus terang mengatakan bahawa Syiah adalah ajaran yang sebenar, walaupun dia akan menghadapi pelbagai masalah dengan tindakan undang-undang. Allah Ta'ala dah tutup pintu hati, tapi dia kata balik kat kita. Tuan-tuan rahmati Allah, yang Wahbi, lagu Wahbi, buat amalan sikit bid'ah. Yang pokok ni tak bid'ah pula. Baik, tuan-tuan rahmati Allah, kita tengok kitab kita sikit, tak mau banyak pun, ambil sikit jadi habis lah pokok Syiah ni, cerita lah. Tak payah kursus 2 hari 2 malam. Kalau nak cerita kena 2 hari 2 malam juga. Ambil hak ringkas dah. Pasal di sana dia ajak balik Syekh Alauddin, Jabatan Zakat, apa nama, Majlis Agama Islam Negeri Kedah, Jabatan Agama Islam Negeri Selangor, ada Negeri Perak mai. Lepas tu Majlis Peguam Syariah, Peguam Syariah mai. Tengok bahagian undang-undang, enactment kan. Bincang pula tentang Lina Joy, macam-macam. Kita masuk dalam kitab Bimbingan Mukminin, muka surat 13. Kitab yang pertama ialah kitab ilmu pengetahuan, keutamaan ilmu pengetahuan. Mula-mula sekali dikarang kitabnya oleh Imam Al-Ghazali ialah kitab utamanya kita berilmu, keutamaan kita berilmu.
Sebagai orang Islam, wajib kita menuntut ilmu. Kalau nak kenal Allah pun mesti ada ilmu. Perbezaan yang sangat jelas dan ketara dengan orang yang berilmu dengan tidak berilmu. Dari tuan-tuan rahmati Allah, hebat. Dalam Islam dia pentingkan ilmu, pengetahuan. Berdasarkan daripada dalam Al-Quran Al-Karim terdapat banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan kepada keutamaan ilmu pengetahuan itu. Di antaranya ialah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Artinya Allah telah menyaksikan bahawasanya tiada Tuhan melainkan Dia jua. Begitu pula para malaikat dan para ahli ilmu pengetahuan turut menyaksikan sama, iaitu Tuhan yang berdiri di atas keadilan. Surah Ali Imran ayat 18. Kita yang belajar ni, yang berkuliah, yang cintai kuliah ni, jangan sebut surah Al-Imran, kena sebut Ali Imran. Ahli keluarga Imran. Ali wa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ali, ahli keluarga. Kita salawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, dan juga wa ala ali Muhammad, dan juga ke atas ahli keluarga Nabi Muhammad SAW. Jadi surah Ali Imran, ahli keluarga Imran. Jangan Al-Imran. Al-Imran hak yang orang tak main kuliah. Orang yang berkuliah jangan sebut Al-Imran, Ali Imran. Dalam surah Ali Imran ni Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu dekat kita, orang yang berilmu pengetahuan di sisi Allah, hebatlah di sisi Allah. Setelah Allah Taala sendiri yang menjadi saksi, zat Allah Taala sendiri menjadi saksi. Syahidallah annahu la ilaha illahu. Dia sendiri yang menyaksikan tiada ada Tuhan melainkan Dia, yakni Allah sendiri. Yang kedua, wal malaikah, malaikat. Dan orang yang ketiga ialah wa ulul ilmi, orang yang berilmu pengetahuan. Orang yang tidak ada ilmu pengetahuan, dia tak boleh menyatakan bahawa sepenuh jiwa raganya akan menerima Islam sepenuh-penuhnya. Dia masih lagi berprasangka, dia Islam ni waktu nak kebumikan mayat, nak jenazah, nak kapan, nak semayang, kemudian nak masukkan ke dalam, itu saja Islam. Dia buat lagu tu sebab dia tak ada ilmu pengetahuan. Dia anggap kata Islam tu hanyalah waktu dia langkah masuk mai masjid, ataupun waktu dia makan kenduri. Sebelum makan kenduri itu ada tahlil ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW, Al-Fatihah. Yang itu Islam. Langkah keluar dalam kehidupan dia di rumah tangga, mencari rezeki, menjadi pentadbir dalam rumah tangga dan juga negara, dia tak boleh mengikut Islam. Pasal apa jadi lagu tu? Pasal tak ada ilmu pengetahuan. Sebab tak ada ilmu pengetahuan, maka dia tak boleh menyaksikan zat Allah Ta'ala sendiri, yang Allah Ta'ala sendiri yang menjadi saksinya. Tuan-tuan rahmati Allah, ni hebatnya orang yang berilmu pengetahuan, nilai di sisi Allah. Perhatikanlah, dia kata pada ayat yang tersebut di atas itu, bagaimana Allah Ta'ala telah memulakan penyaksian itu dengan dirinya sendiri, keduanya dengan para malaikat, dan sesudah itu dengan para ahli ilmu pengetahuan. Itu sahaja sudah cukup untuk membuktikan betapa tingginya keutamaan ilmu pengetahuan dan kelebihannya. Memang wajib kita menuntut ilmu. Pasal daripada segi itu pun bukti dah cukup tinggi dah. Yang boleh saksi, yang boleh mengatakan bahawa Allah lah Tuhan aku, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah Ta'ala redha hanyalah satu agama, iaitu Islam dina, sebagai agama. Itu sahaja. Dia tak sebut syiah. Tuan-tuan rahmati Allah. Tapi ayat al-yawma akmaltu lakum tu ayat penyudah.
sempurna dah Islam. Syiah kata tak sempurna lagi, masih lagi ada ayat namanya surah Al-Wilayah. Ada lagi satu surah Al-Wilayah. Tuan-tuan rahmati Allah, malam ni saya tak bawa lah surah Al-Wilayah. Tapi nanti di Sadar esok saya bawa. Tuan-tuan rahmati Allah, kita baca surah Al-Wilayah. Ada lagi ayat selepas ayat yang terakhir diturunkan. Ayat terakhir diturunkan bukan Al-Yawma akmaltu lakum, ada lagi. Keutamaan ilmu pengetahuan itu sudah memadai bahawa orang yang berilmu pengetahuan dia akan tahu membezakan di antara yang ini adalah ajaran sesat, yang ini adalah ajaran yang sebenar. Lama dah tok nek aku, tok wan aku, tok nek aku dulu menganut agama Islam, akidah ahli sunnah wal jamaah. Pasal apa duk tak duk aku nak pergi masuk Syiah? Bukankah pelik? Kalau daripada segi akal tu pun dah boleh berfikir, tapi oleh kerana tidak ada ilmu pengetahuan, maka dia mudah sangat dicerobohi akidah dia oleh orang bukan Islam, terutamanya Syiah. Allah Subhanahu wa taala berfirman pula, yarfa'illahu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya Allah telah mengangkat orang-orang yang beriman daripada golongan kamu, dan begitu pula orang-orang yang dikurniakan ilmu pengetahuan beberapa darjat, ketinggian darjat di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Patutlah dia kerja pengarah, dia kerja ketua, dia kerja guru besar, dia kerja pengetua sebab ilmu dia tinggi. Tak, itu darjat di sisi manusia. Yarfa'illahu alladhina amanu, Allah Ta'ala mengangkat darjat di kalangan orang yang beriman ni, walladhina utul ilma darajat, dengan tingkatan darjat di sisi Allah. Di sisi manusia tak ada nilai, Allah Ta'ala tak nilai. Kadang-kadang bila dia nak jadi ketua, lupa diri. Takkan aku lalu pun hang tak bangkit. La ilaha illallah, lupa. Boleh pegang DG pada orang belin sikit yang angka dia, terus tegur. Kita hadut sambung belajar ni, tegur. Dia tegur, dia banyak duit, mak pak dia bagi sambung belajar terus masuk universiti, keluar ada ijazah. Kita tak ada duit, mak pak kita hang pandai-pandai hang hidup, aku bagi hang sekolah sampai dekat ni, tak rahmat kan, tak rahmat. Dia boleh main duduk sebelah kita, dia kata mau kalau dah tak tahan mengaji ni, kita berhenti buang lah. Biasa mengaji aku ni. Kita duduk liau lah. Ish ni orang lah no. Budak-budak muda setahun dua baru mengajak Samsin. Tuan-tuan rahmati Allah, menyambung menyambung nek mengangin tengok kita bunyi lagu tu. Tuan-tuan rahmati Allah, bukan di sisi Allah. Adakah diangkat darjat jugul tu jadi manusia? Tak, bukan di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Tidak ada nilai bagi Allah Ta'ala di sisinya, di sisi manusia, di sisi Allah. Sehingga kan manusia yang menjadi sayyidina, penghulu segala manusia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghulu bagi manusia, sekalian manusia, termasuk Nabi Adam, termasuk dengan semua Nabi, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diangkat darjat ketinggian dia sehinggalah menjadi Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Hebat Nabi kita, ketinggian darjat dia. Itu darjat dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman lagi dalam surah Az-Zumar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Artinya, katakanlah tiada serupa bagi orang-orang yang berilmu pengetahuan dengan orang yang tidak ada berilmu pengetahuan. Allah Taala kata tak sama. Kalau kita tak boleh matematik, kita akan tanya cikgu mat. Kita tak boleh sains, kita akan tanya cikgu sains. Memang Allah Taala suruh tanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli sekiranya kamu tak tahu. Kita tak tahu nak menyediakan kelengkapan untuk menangkap jenazah.
Kita pergi tanya ahli tukang kayu, agak-agak jadi lagu mana, sesat dan menyesatkan. Dia kata mula-mula hang kena ketam dulu, lepas hang ketam, hang ambil kayu 3/2 hang tengah lung ikan tu, insya-Allah dia timbul. Nyesat. Kena tanya orang yang mengetahui. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang mengetahui sekiranya kamu tak tahu. Maka Allah Taala templak kita. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, tidak sama orang yang berilmu pengetahuan dengan orang yang tidak berilmu pengetahuan. Dia bercakap pun mereben dah. Cakap apa benda cakap ni dah. Tak ada tawang kepala ekor dan tawang kepala biji. Cakap orang nak buka kedai, orang nak berniaga, orang nak untung. Tapi berniaga dengan ahli tu tak ada untung. Pasal duduk bercakap teh separuh main ayat kosong tu. Bagi manis sikit apa? Dia tambah. Bayar separuh teh. Duduk 2 jam. Lampu 1 jam. Berapa ringgit dah kena bayar? Teh tak lepas. Sembang. Tak tahu hala sembang. Yang kita sembang ni boleh banyak mana sotong? Banyak mana? Penuh tu. Tung merah tu penuh, nak kena tekan. Bila api? Kemarin dulu lagi banyak. Siapa api? Aku ni hak sembang muhung ni. Banyak lagu mana. Kita slow yang lampu numbuh lampu merah, dia timbul naik merah semua lampu merah. Tebak jala sotong tak boleh turun pasal sotong terlampau banyak sangat. Akhirnya aku kena turun pergi tarik jala tu, pegu bawah baru boleh naik. Nak habaq punya banyak. Sembah. Tuan-tuan mati Allah. Lawan gelak lah tu. Pasal lawan muhung. Hang puah muhung tu. Alah hang tak muhung dia lah. Memang beza di antara orang yang berilmu pengetahuan dengan tidak berilmu pengetahuan. Tuan-tuan rahmati Allah. Dalam surah Fatir, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Artinya hanya sahaja orang yang takut kepada Allah daripada golongan hamba-hambanya, iaitu orang yang berilmu pengetahuan. Orang yang yakhsha ni takut. Allah Ta'ala dah bak dah dekat kita, hambanya yang takut, termasuklah jin dan juga manusia, yang takut kepada Allah Ta'ala ni hanyalah orang yang berilmu pengetahuan. Kalau dia tak ada ilmu, dia cabar. Asal aku ni takdir siapa jadi lagu ni ya? Teruk menimpa aku ni, seorang aku orang lain duk senang lenang, aku susah nak mampu. Dia duk salah takdir diri dia sebab dia tidak ada ilmu pengetahuan. Susahnya. Kalau lagu tu hampalah puasa, hampalah pergi semayang. Aku orang susah, tak payah semayang. Pasal aku orang susah. Tuan-tuan rahmati Allah, akhirnya dia menyalahkan takdir. Sebab apa? Sebab golongan tersebut tidak memiliki ilmu pengetahuan. Tapi orang yang mengaji, apa yang Nabi kata? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa yulhimhu rushdah. Nabi kata apa? Setiap siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan meluahkan pengetahuannya dalam hukum-hukum agama dan akan diilhamkan petunjuk-petunjuk di dalamnya. Wa yulhilhum rushda. Allah Ta'ala kalau berkehendak kita main mengaji, yufaqihu fid din, Allah Ta'ala bagi faham kita mengaji. Bukan senang nak faham. Dengar kita baca banyak kitab dah. Aku dengar lagu lain. Rukun sembahyang lagu lain. Hang dengar lagu lain. Duk lawan tengkap.
Aku dengar ustaz kata doa. Hak tadi ni bukan hadis, hak tu syiah. Doa memang hadis. Lingkup. Contohlah. Contoh tidak ada kena-mengena yang hidup atau yang meninggal dunia. Tuan-tuan rahmati Allah. Yang nak bagi faham, Allah Ta'ala pilih. Yuridillah. Maka dia akan faham. Maka Allah Ta'ala akan ilhamkan kepadanya kefahaman di sisi Allah. Itu janji Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, surah An-Nisa. Walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum fa'ilamahu alladhina yastanbitunahu minhum. Artinya, andai kata mereka mengembalikan, yakni berita itu kepada Rasulullah SAW dan kepada orang yang memegang urusan pemerintahan di antara mereka, tentulah jalan telah dimengerti oleh orang yang menelitinya dalam golongan mereka itu. Dalam surah An-Nisa, orang yang faham saja, bagi tahu dekat orang yang faham, orang yang tahu, ada ilmu pengetahuan, dia akan tahu. Yang ni bab ilmu pengetahuan tunya. Jadi hukum mengenai perkara-perkara yang berlaku itu harus dikembalikan kepada kebijaksanaan orang yang berilmu pengetahuan, kerana martabat mereka ditingkatkan dengan martabat para nabi dalam menyingkap hukum-hukum Allah SWT. Kita hak yang tak erti bab hukum ni serahkan ulama. Tanya ni lagu mana kita nak buat dah. Allah Ta'ala boleh tak tahu? Bukan buat dulu baru tanya. Satu ketika kita buat macam Malaysian Idol. Orang yang banyak SMS, dialah yang akan menang qori dipertandingkan, pertandingan macam imam muda bertanding kan. Yang kita boleh SMS. Dia pun nak buat macam Malaysian Idol tu. Jadi orang boleh SMS, siapa yang SMS tinggi maka qori itulah akan menang. Nasib baik dia tanya dulu baru buat. Tanya mana boleh, tak boleh. Banyaklah benda-benda yang diharamkan oleh majlis fatwa, terutamanya ratu cantik. Orang Islam tak dibenarkan untuk masuk ratu cantik. Itu yang belum berlumba nak keluar tu. Itu rahmati Allah. Dan orang terpaksa akur. Dan yang masuk ratu cantik itu bukan Islam. Dah dia buat pula Ratu URTV, kan? Ratu URTV. Lepas tu yang buku yang terbaru yang diharamkan ni buku remaja. Buku yang kecil tu, besar ni B5, B5, cik ya. Buku remaja tak silap saya. Buku apa tu? Majlis fatwa haramkan tu. Pasal dalam tu ada pertandingan bulanan atau mingguan. Siapa yang paling seksi, paling tak buka baca. Dia nak masuk juga, dia nak bertanding juga. Yang kata Malaysia ni. Sebab tu Nabi, setiap Nabi Allah Ta'ala pelihara, Allah Ta'ala suruh para Nabi ni memelihara kambing. Sebab perangai manusia esok macam tu lah. Hak mana yang hak larang, hak tu dia nak buat. Dia seronok sungguh duduk pergi tayang bogey ke orang. Dia seronok sungguh duduk tayang, kata dia segak, dia body dia cun, kembang sana kembung sini. Dia duduk seronok tayang ke orang. Dia duduk seronok, dia boleh duduk tunjuk body dia ke orang yang dia ni masih lagi mengeliurkan walaupun dah ada suami. 3 suami dah pun. Bawa suami dia tengok melentik berjalan. Dayuh suami ke tu, bagi orang tengok, bagi orang teliak suami isteri dia tu. Orang pun tengok kat kedai makan. Tengok suami dia ikut belakang. Patutlah. Tuan-tuan rahmati Allah. Itu pun satu masalah juga. Jadi kita kena kembalikan balik kepada hak orang yang mengetahui. Kalau bab hukum, kita bagi ulama. Hak yang tak tahu, kena tanyalah orang yang tahu. Jangan duk pandai-pandai buat keputusan. Macam daging korban kita nak sembelih, tanya dulu. Macam kita nak buat kita nak buat satu ibadat ni kita buat, jangan duk celapak buat sendiri. Sesuka hati dia nak tambah. Tak boleh. Tuan-tuan rahmati Allah, dia campur adukkan khilaf, dia campur adukkan taklid. Dia tak nama taklid, dia nama talfiq.
talam fa yaqaf, talfiq. Dia bertalfiq. Talfiq ni dia mencampur adukkan 2-3 mazhab, dia rojakkan, dia buat keluar satu fatwa baru, namanya mazhab dia. Hak yang tu namanya talfiq. Yang tu taklidnya tidak sah. Contoh dia ambil ayat sembahyang. Dia ambil ayat sembahyang ikut Asy-Syafi'i. Tapi batal wudu dia ikut mazhab Malik ataupun Hanafi. Suami isteri pegang tak apa. Tak boleh. Ambil terus mengaji bab ayat sembahyang ikut Hanafi, batal ikut Hanafi. Clear. Tak ada masalah. Antara mati Allah, dia tak boleh nak bercampur adukkan. Selesai masalah. Sama lah juga dengan hukum kita Asy-Syafi'i wajib membayar zakat bijirin, menggunakan bijirin. Bayar zakat duit, guna duit. Bayar zakat rikas, guna rikas. Bayar zakat tu ikut, kalau macam bijirin Asy-Syafi'i bijirin lah. Macam kita jual beli Asy-Syafi'i, mana barang, ni barang dia, ni barang dia. Saya jual, saya beli, nampak barang. Bila kita pi kat kedai minyak, ada kita nampak minyak, bayar duit RM20. Buat masuk batang pipe tu dalam tangki, tekan, nampak number tapi tak nampak minyak. Jual beli apa tu? Itu pun kena beri penerangan kepada orang awam, kepada kita. Tuan-tuan rahmati Allah, dia jual beli Imam Syafi'i kena nampak ni barang, baru tidak ada penindasan. Kalau tidak, keluar buih pun boleh. Duduk seronok, masa duduk RM50. Tengok takat tu ya, naik sikit ya, naik sikit lah, minyak mahal. Tu lain cerita. Baik tuan-tuan rahmati Allah, adapun hadis-hadis yang berkenaan dengan keutamaan ilmu pengetahuan ada banyak juga. Awal balik nak tengok Doraemon ni apa? Hadis yang berkenaan dengan keutamaan ilmu pengetahuan ada banyak juga, seperti may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa yumhilhum rusydah. Dan hadis Nabi SAW lagi, aidan al ulama warasatul anbiya, artinya para ulama itu adalah waris Nabi SAW. Orang yang berilmu pengetahuan tu, ulama itu adalah pewaris Nabi SAW. Tentulah tiada martabat yang lebih tinggi daripada martabat kenabian, dan tiada kemuliaan yang lebih utama daripada kemuliaan mewarisi martabat itu. Nak cari ketinggian apa lagi, kalaulah ketinggian tu martabat dia, makam dia sampai kepada Nabi. Daripada segi situ pun kita dah tahu dah, al ulama warasatul anbiya. Ketinggian martabat manusia, setinggi-tinggi martabat manusia yang boleh mengurus dan mentadbir seluruh kehidupan. Nabi SAW dilantik menjadi ketua Madinah lepas hijrah. Betul? Semua kita tahu. Makna kata dia pernah memimpin masyarakat dunia. Dia memang menjadi ketua sampai dia mati. Artinya Islam ni syumul, Islam ni sempurna, keseluruhannya ada. Kita terima Islam sepenuhnya sebab kita orang yang berpengetahuan. Sebab kita mengetahui, kita tak mengambil juzuk-juzuk dalam Islam. Apabila nak mati, nak baca tahlil, Islam tak, Islam keseluruhan. Sehingga kan Nabi SAW sabda, al ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah pewaris daripada nabi-nabi. Ketinggian martabat adalah tingginya martabat itu adalah kenabian. Jadi ulama itu mewarisi kenabian, artinya ulama itu martabatnya tinggi. Maka kita kena tunjuk, kena ikut ulama, barulah tidak terpesong dalam akidah kita daripada kehendak Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ata alayya yawman la azdadu fihi ilman yuqarribni ila Allah azza wa jalla fala yurika li fi tulu'i syamsi dhalika al-yawm." Idza ata alayya yawm la azdadu fihi ilman yuqarribni ila Allah azza wa jalla fala burika li, mata tak nampak, fala yurika li fi tulu'i syams dzalikal yawm. Artinya apabila datang kepada aku suatu hari, sedang pada hari itu aku tiada bertambah ilmu pengetahuan untuk mendekatkan diriku kepada Allah azza wa jalla, maka tiada akan diberkati bagiku terbitnya matahari hari itu. Nabi SAW hari dia mesti bertambah. Hari ini apa ilmu yang aku perolehi?
Apa pengetahuan yang aku dapat? Dia bertambah hari-hari. Macam kita hari ni dapat ilmu apa, hari ni belajar tajuk apa. Macam anak-anak di sekolah saya rajin ingatkan, hari ni kita nak belajar tajuk yang baru. Kamu bila saya keluar daripada kelas ni, mesti kamu pastikan kamu memperolehi ilmu ni. Apa maksud iradah? Apa hukum kita beriman kepada sifat iradah? Apa dalil buktinya Allah Ta'ala bersifat dengan iradah? Kamu boleh 3 ni okey dah. Sebelum keluar kita tanya, ataupun buat ujian sebagai pengukuhan, sebagai pemulihan bagi yang belum. Contoh rahmati Allah, dengar bunyi ceramah sedap, pergi tengok. Lah ni ada kem akhir balik kat sekolah. Besok saya suruh anak-anak bawa kain basahan, kain basah. Orang lelaki esok mandi di luar, orang perempuan mandi dalam bilik persalinan. Lelaki dan persalinan perempuan, orang lelaki semua mandi di luar. Mereka pakai seluar panjang esok, seluar pendek ke, duduk dengan geng lelaki saja. Kita jurih mereka mandi wajib. Kalau tidak, anak-anak dia tak tahu nak mandi wajib lagu mana. No? Jadi kena mandi wajib. Jadi orang yang hadir dalam kem akhir balik ni, bukan sekolah saya saja buat, sekolah Seri Negeri buat, sekolah semua buat. No? Maka mereka mengalami sendiri macam mana mandi wajib. No? Baik, nanti rahmati Allah, dia kena turun, dia kena jelmakan, dia kena, namanya sekarang istilah, dia kena apa nama, semerta, menantang apa pula tahu, semerta, serta merta jadi. Dia kenal gitu. Anak-anak kita dapat ilmu, dia terus buat. Kita mengajak mandi wajib, terus mandi. Jangan duduk tunggu dia keluar ayat mani tu. Ustaz, saya tak mimpi keluar ayat mani. Umur lah berapa? 40 dah. Macam mampu. Saya balik bila keluar ayat mani. Lah ni umur saya 40 tak keluar ayat mani. Saya tak mimpi pun. Dia tak kahwin. Saya tak balik lagi. Lingkup. Betul. Faham tak tu? Tak balik lagi. Jadi pada hari tersebut Nabi SAW kata, kalaulah hari ni aku tak ada ilmu pengetahuan bertambah, hari yang aku lalui ni hari yang tidak ada keberkatan. Sampai tahu tu. Jadi kita kena ada penambahan ilmu. Kalau tak ada, kita kena cari, kita kena rujuk tengok. Kalau nak ilmu lah mudah nak dapat, memang mudah sebab kita ada YouTube, ada internet. Tapi hati-hatilah buat masa zaman sekarang ni, kita penuh dengan dakwah-dakwah yang menyesatkan. Takut kita duk pegang pada internet, mengaji dalam YouTube tu, tengok ustaz Syiah. Dia iblis saja seronok. Dia bagi bawa seronok ustaz ni. Dia soban besar pada Ustaz Amin. Putih lagi pada Ustaz Amin. Lingkup. Nabi SAW, sabda Rasulullah SAW dalam menentukan kelebihan ilmu pengetahuan atas segala rupa ibadat dan penyaksian, katanya, fadlul alim 'alal 'abid. Fadlul alim 'alal 'abid. Tuan-tuan, ka fadli 'ala adfa rajulin min ashabi. Hebatnya. Artinya keutamaan orang yang berilmu pengetahuan dengan orang yang banyak ibadatnya laksana seumpama seperti keutamaanku ke atas serendah-rendah orang daripada golongan sahabatku. Orang yang ada ilmu pengetahuan dengan orang ahli ibadat, beza dia lagu mana? Beza dia makam dia cukup rendah. Dia rajin, dia semayang, dia buat macam-macam ibadat. Puasa apa ni? Puasa sunat. Puasa sunat hari raya. Bukan tak boleh ke? Mana boleh? Puasa sunat raya 4 hari ni, raya haji ni tak boleh. Haram. Sebab tu orang duk buat lagi korban. Oh ya ke? Aku ingatkan raya kedua boleh dah puasa. Dia buat dalam keadaan jahil. Itu beza dia. Orang yang ahli ibadat dengan orang yang berpengetahuan. Nilai di sisi Nabi SAW tinggi ketinggian darjatnya. Serendah-rendah martabatnya. Dengan para sahabat Rasulullah. Tuan-tuan rahmati Allah, nak melakukan ibadat, orang yang melakukan ibadat dengan adanya ilmu pengetahuan
ibadat dia pahala lebih besar daripada orang yang buat ibadat tanpa ada ilmu pengetahuan. Dia sembahyang sunat bangun tengah malam, tak pernah belajar sembahyang sunat tasbih. Alah, dia kan payah. Buka lah kita syiah lah. Buka tengok sunat tasbih. Dia pun buat. Allahu Akbar. Lah ensiklopedia solat dah kan? Ensiklopedia solat dah kan? Ada ensiklopedia solat tu. Sebenarnya sunat tasbih. Bukan kita salah tak. Minta dulu penerangan daripada Ustaz Nordin ke mana-mana Ustaz. Tengok betul tak ni saya nak buat lagu ni. Kena lagu tu. Bila kena ada ilmu baru boleh buat. Jangan buat ibadat membabi buta. Macam kita baca Quran, kita kena talaqi musyafahah dulu dengan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Depan tok guru kita. Guru kita yang mula-mula mak kita. Kan? Mak kita, guru kita mula-mula. Alif, ba, ta, mak balik, tiba kata lingkup. Alif. Apa? Alif. Bagi ada huruf fa, bukan alif. Jangan sebut alif. Salah. Yang tu jinak. Bahasa Arab kata alifun, jinak. Dia tak ada ya, dia kena alif. Pendek. Alif, ba, ta. Ya ke? Dia kenal lagu tu. Bila dia ada ilmu, dia baca, dia sedap. Baru sedap. Dia tak ada ilmu tarannum, dia tarannum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia kau salah. Dia. Orang yang ahli tu ahli. Salah tu. Mana boleh bayati tulis pi? Sikah. Dia tulis lantak ikut dan dia. Ahli dia dengar bunyi pedih telinga. Itulah sebab itulah saya tak mau main. Dia buat guna alasan tu pula dah. Itu beza di antara orang yang ada ilmu dengan ahli ibadah. Alal abid. Cubalah perhatikan. Nak habis dah. Lagi 2 minit Cubalah perhatikan betapa ilmu pengetahuan itu dipersamakan seiring dengan darjat kenabian. Cubalah parti, dia kata. Orang yang ada ilmu ni, ketinggian dia sama dengan Nabi. Ketinggian dia seiring, bukan sama, seiring dengan darjat kenabian. Sama tak boleh Dan betapa pula direndahkan martabat sesuatu amalan yang sunyi dari ilmu pengetahuan. Orang yang tak ada ilmu pengetahuan ni, orang yang sunyi ni maksud tak ada ilmu pengetahuan, korang, dia rendah sungguh martabat dia. Sekalipun orang yang beribadat itu cukup mengetahui dengan ibadat yang ia lakukan itu sehari-harian. Memang ghalib dia buat sembahyang sunat ni memang sah, tapi dia buat oleh kerana dia tiru orang ibadat. Yang dikatakan puasa, dia puasa. Gambar bogey pun dia tengok. Tak lagi habis gambar dia tengok, dia pi pula bazar Ramadan, pi duk mengurat orang. Dia tak tahu apa itu puasa sebenarnya, hakikat puasa. Itu rahmati Allah. Yang dia buat melakukan ibadat walaupun melakukannya sehari-harian. Kerana kiranya ibadat itu ditunaikan tanpa ilmu pengetahuan, tentulah ianya tidak boleh dinamakan ibadat. Main tiru. Pasal kebiasaan orang berpuasa sebab nak bagi kurus, maka dia tak jadi sebagai ibadat, pahala tak dapat. Pasal apa puasa ni? Senin Khamis nak bagi kurus sikit perut lah aku naik lah. Makan daging hari-hari, 4 hari makan daging. Itu belum lagi hak yang orang mai bagi. Hak saya bawa balik lah 10 kilo. Tu dia dia punya gemak daging kurban. Bawa balik 10 kilo, belum lagi orang jiran mai hantar. Dah lebih kurang 40 kilo. Dia dihimpun. Serupanya sebelah paha tu duduk dalam peti air dia. Hilang. Orang duduk heran siapa yang sikit daging korban ni nak agih. Kawan bawa balik pergi sebelah paha dah. Bukan bawa balik ke semua dah, bawa balik tu. Pun ada juga panggil tu. Duk kira dia seorang yang boleh dapat. Orang lain tak boleh masa. Makan. Saya balik singgah
contoh apa lambat. Depa rebuih sup tulang. Mai. Hampa aja suruh mai. Aku tak makan, aku tak boleh tengok. Aku tengok aku. Makan ya. Lagi saya tak bunyi. Inna rahmati Allah. Bahaya. Akhirnya dia melakukan ibadat tanpa ada ilmu. Bila dia buat tanpa ada ilmu, maka dia tak akan dapat pahala. Buat ibadat buat banyak mana tahu ni, 2 tumpuk sikit lekeh 2 tumpuk. Aku sekok apa? Sekok ayam. Tuhan buat lawak dah. Aku sekok lembu sungguh. Sekok aku tahu ni. Oi, kemah sembang. Tak jadi ibadat, dia jadi adat. Tuan-tuan beza ibadat. Contoh dia lah, contoh yang paling ketara. Saya habaq banyak kali duk buat juga. Contoh paling ketara, orang yang berada dalam majlis ilmu, pahalanya lebih besar daripada orang yang mengerjakan 1000 rakaat. Dia menuntut ilmu, pahala dia lebih besar daripada 1000 rakaat. Apa yang ada pada sunat 2 rakaat tu? Mai masuk ada majlis ilmu, dia mayang sunat 2 rakaat. Jangan. Kita yang ada ilmu jangan buat. Orang yang mendengar ilmu, orang yang menuntut ilmu, pahalanya lebih besar daripada 1000 rakaat. Apa ada pada 2 rakaat tu? Duduk. Mai ada majlis ilmu, duduk. Pahala lebih besar daripada 2 rakaat. Boleh? Tu beza. Oh, jadi dia faham. Sama juga dengan orang yang sembahyang sunat qabliyah subuh, dia buat selepas sembahyang fardu subuh. Sedangkan lepas sembahyang fardu subuh tak boleh buat, tapi dia bangkit buat. Tapi orang yang tak ada ilmu pengetahuan, dia kata apa punya ni, setakat mengaji kat Ustaz Amin jadi lagu ni, pergi sembahyang sunat qabliyah selepas subuh, setakat mengaji lagu ni, kuih-kuih sesat. Orang yang tak ada ilmu pengetahuan, dia akan kata lagu tu. Tapi orang yang ada pengetahuan, dia qada balik sembahyang sunat subuh tadi, sebab dia mai-mai orang dah sembahyang fardu subuh. Jadi dia nak sembahyang sunat qabliyah tadi, maka dia boleh qada. Boleh. Ada ilmu pengetahuan. Duk tengok pelik ni, hampa mengajak Syiah ada tuduh tu. Kita tengok orang pakai baju hitam kan, jubah serban hitam, sebab lambang orang Syiah dia hitam. Tapi dia pun putih lah. Amazan dia putih tak apa. Hidung terletak. Saya rupa tak parah. Pasal rupa parah ni dia wuduh lah, sama flat macam dinding tu. Rupa tak parah. Itu rahmati Allah. Itu beza. Rasulullah SAW bersabda lagi, fadlul alim ala al-abid ka fadlul qamar lailatul badr ala sairil kawakib. Artinya kelebihan seseorang alim atas seseorang yang abid. Orang yang ada ilmu dengan orang yang buat ibadat. Abid ni bukan nama orang, orang yang ahli ibadat, dia buat ibadat. Laksana kelebihan bulan purnama ke atas seluruh bintang gemintang. Bintang gemintang. Bulan purnama dengan bintang ni tak ada apa tenggelam. Nampak bulan lagi bercahaya, terang lagi cantik. Dia laksana beza tu kecilnya bintang dengan bulan. Orang yang berilmu dengan orang yang ibadat. Tapi waktu duk ahli sunnah wal jemaah dulu, sembahyang haram. Tak sembahyang fardu pun, Jumaat pun seminggu buat, seminggu tak buat. Masuk Syiah hajin tak sembahyang. Mayang tak betul. Bila kita sembahyang bergerak lebih daripada 3 kali batal, maka dia kepak. Sembahyang memang dia nak bagi batal buang sembahyang. Salam tak bagi, dia kena tepuk atas paha. Yahudi pandai dia cipta tu, pandai dia fikir, kepala otak dia apa. Orang boleh ikut tu, bukan orang Malaysia tu, orang Iran, orang Iraq. Hak yang tak mau ikut dibunuh. Kawan saya Farhan, SMK Langkawi, Sekolah Menengah Kebangsaan Langkawi, Pulau Tubau. Kami bertolak pergi sana, ada satu majlis, apa nama, majlis kem kemanisan iman untuk sekolah menengah, asrama duduk sana.
Budak-budak berkumpul sana, kami bertolak lepas Jumaat. Sampai sana slot pertama saya ambil. Dalam perjalanan pergi ke sana, Ustaz Farhan ni dia balik daripada Mesir, disebabkan kerana kerajaan Malaysia pergi ambil budak-budak ni bawa balik pasal bahayanya berperang tu, ICC. Bila dah sampai sini, depa JPN panggil dia duduk sekali sebab dia jadikan sebagai urus dia. Dia cerita, dia berbual dengan saya, sembang. Dia kata, Tok Guru saya pesan, Kok Guru saya beritahu kat dalam majlis, kat dalam kuliah kami, kalau sebut saja Tok Guru saya ni, semua orang biasa mendengar. Satu ketika dia kata, satu hari Tok Guru saya beritahu yang semalam dia bermimpi berjumpa Rasulullah SAW. Dia berjumpa Rasulullah SAW. Berjumpa Rasulullah SAW ni kira selang seminggu jumpa, selang seminggu mimpi Rasulullah, selang seminggu mimpi. Hebat Tok Guru dia ni. Pada suatu malam, dia kata, malam tadi aku bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Aku beri ucapan salam, Nabi SAW jawab, dan dia menghulurkan tangan kiri untuk bersalam dengan aku. Aku heran, apa sebab Rasulullah SAW hulurkan tangan kiri untuk menyambut salam aku. Dia kata, Rasulullah SAW menjawab bahawa sesungguhnya tangan kanan aku ini letih untuk menyambut para syuhada di bumi Syria. Artinya orang yang mati berjuang di bumi Syria berjihad tu, syuhada mereka tu, syahid mereka itu diterima oleh Allah. Aku letih tangan kanan ini menyambut roh para syuhada daripada Syria. Mati mereka dalam keadaan senyum-senyum sebab dibunuh oleh orang Syiah, oleh Bashar. Tuan-tuan rahmati Allah, ini hebatnya zaman akhir zaman. No, kebangkitan Syiah di Malaysia ni cukup tinggi. Dia punya nisbah dia makin tinggi dan makin bar majalela, makin something. Tuan-tuan rahmati Allah. Di antara wasiat Luqman Al-Hakim terhadap anaknya ialah seminit lagi. Ke-9. Insya-Allah apa? Di antara wasiat Luqman Al-Hakim terhadap anaknya ialah, wahai anakku Luqman Hakim, pergaulilah para alim ulama dan rapatilah mereka dengan kedua lututmu. Luqman Al-Hakim pesan kat anak dia, hang kena bergui dengan alim ulama, pi ambil berkat mereka. Kalau satu hari, satu malam, seminggu kita tak boleh tengok muka para alim ulama, hati kita dah kelam. Tengok para alim ulama lah. Saya ni ulanglah semak ya. Tengok kelam, muka pun kelam lah. Tengok alim ulama lah. Tengok mereka mai tuk guru sah, kita salam, nak ambil berkat ya. Ambil berkat. Sebab terpancar pada wajah mereka itu. Tuan-tuan rahmati Allah. Jadi dia pesan, Luqman bin Hakim pesan kat anak dia. Pesan sungguh-sungguh, dia kata, hang rajin-rajinlah, bergaullah dengan alim ulama. Dan rapatlah mereka dengan kedua lututmu. Kalau boleh tu pi bertemu lutut Tok Guru, pi bertemu, cari salam sungguh-sungguh, pelum, ciumlah, peluklah mereka, ambillah barakat mereka. Tuan-tuan rahmati Allah, ulama ni banyak dekat Kedah kita. Saya dengan Olin, saya rapatlah. Saya rapatlah. Yang paling rapat sekali pun ada juga. Dapat kita urung. Sebab Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati dengan nur, yakni cahaya hikmah, sebagaimana dia menghidupkan bumi dengan hujan lebat daripada langit. Turun hujan di tempat yang kontang akan subur. Macam itulah juga dengan hati manusia, nak dapatkan nur cahaya hidayah Allah. Bila duduk bersama dengan para alim ulama, lutut bertemu dengan lutut, nur cahaya turun bersama, termasuk sekali dengan kita sekali yang kata burhan cahaya tu. Itu hebatnya. Anak-anak kita yang tak main sekolah lepas UPSR, dia duduk di rumah. Hang tak pergi sekolah tak apa awang, pergi sekolah apa kan, nak buat menatang apa? Jangan. Suruh anak pergi sekolah. Kalau hang nak kenal hari ni rotan besar ibu jari ayah, hang try tengok tak langkah pergi sekolah. Pergi sekolah. Sebab di sekolah adanya nur, adanya cahaya, adanya burhan. Pergi sekolah. Hak buat sekolah dia nak buat program tak buat, tu lain cerita. Pi. Para malaikat memayungi orang yang berada di bawah
menuntut ilmu. Biar dia duduk dalam rahmat. Jangan dia duduk depan TV, tok guru dia pula internet, dia akan rosak. Tuan rahmati Allah. Dan kalau kita tengok pula anak-anak kita ni 9 lah ni. Kalau kita tengok pula anak-anak kita imbau kembali balik zaman kanak-kanak sekolah rendah. Umur 6 tahun kita sekolahkan dia. Umur 5 tahun kita ajarkan dia berpisah, renggang hati dia dengan mak dan ayahnya. Bye bye tata. Mana? Bye bye tata. Anak pun pi. Tautan kasih antara mak dan ayah dengan anak tu sudah pun renggang. Berapa jam? 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 1.30, 2.30. Lebih kurang dalam 6 hingga 7 jam. Renggangnya hati anak dengan mak dan ayah. Hatinya bersama siapa? Bersama dengan cikgu dan bersama dengan kawan-kawannya. Pautkan kembali balik tautan hati dengan hati mak dan ayah bersama dengan anak. Bacalah doa dekat anak. Peluklah anak, ciumlah anak. Itu sekolah rendah. Mai sekolah menengah, banyak pemisah, pengadang di antara mak dan ayah. Jarang sangat anak-anak perempuan kita hak menengah balik mai peluk ayah. Ni geli. Pok hang puang geli. Jadi tautan kasih ayah dan mak bersama dengan anak tu dah makin renggang apabila anak berada di sekolah menengah. Masuk ke alam remaja, yang menjadi role model dia ialah kawan-kawannya. Tuan-tuan rahmati Allah. Waktu UPSR ni masih lagi zaman kanak-kanak di sekolah rendah. Belum lagi dia masuk melangkah ke sekolah menengah yang akan dia banyak lebih kepada kawan-kawan daripada mak ayah dia. Pasal apa yang tak mau buat ni? Mak saya tak bagi. Mak kalau buat ni mak marah. Semua dia sebut mak dia. Tapi sekolah menengah dia takkan sebut mak. Segan nak pakai beg ni, kawan-kawan kata apa? Ketinggalan zaman. Takkan nak pakai tudung lagu ni ayo, segan. Nampak macam orang tua. Lagi kawan kata orang tua pula. Kawan-kawan dia lebih pada mak ayah dia. Betul? Ni hakikat dah. Tuan-tuan rahmati Allah, tautkan balik. Inilah masanya. Pergi sekolah nak, pergi sekolah. Jangan ponting, pergi sekolah. Di sekolah tu dia punya pasal. Cikgu punya pasal tu buat program kan. Tuan-tuan rahmati Allah. Itu yang berlaku. Itu yang berlaku dalam rutin harian kita. Law ni kita ambil pesanan daripada Luqman Al-Hakim. Berdampinglah kamu dengan para alim ulama, bertemulah lutut di antara mereka untuk mendapatkan cahaya nur yang Allah Ta'ala akan bagi. Macam mana Allah Ta'ala hidupkan bumi apabila hujan turun, macam itulah suburnya hati kita apabila kita berada dengan alim ulama. Tuan-tuan rahmati Allah, cukup takat tu dulu. Nanti kita akan masuk pula dalam bab keutamaan belajar. Tadi keutamaan ilmu, kita masuk pula dalam keutamaan belajar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Allahumma faqahu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal ard bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Andai ada terkasar bahasa, ampun dan maaf dipinta. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.